Apakah itu pemerdagangan manusia? Pemerdagangan manusia adalah pemerdagangan dan perniagaan yang melibatkan pergerakan atau migrasi manusia secara haram. Perbezaan antara pemerdagangan orang dan penyeludupan. Pemerdagangan orang dan penyeludupan migran adalah jenayah yang berbeza. Seperti pemerdagangan orang adalah perbuatan yang melibatkan pemerahan atau pengekalan tenaga kerja. Akta tentang Pemerdagangan Manusia. Akta 670. Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007. Akta A1644. Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran Pindaan 2022. Cabaran dan keberkesanan tindakan. Kewujudan Akta Anti Pemerdagangan Orang 2007 tidak bermakna isu pemerdagangan orang ini dapat diatasi dengan sempurna. Terdapat cabaran yang dikenal pasti berkemungkinan akan menggugat tindakan-tindakan yang akan diambil bagi membanteras gejala ini, termasuk A. Masalah kekurangan maklumat dan data. B. Menentukan sama ada mangsa benar-benar angkara pemerdagangan. C. Taktik perdagangan yang berubah-ubah. D. Masalah kekurangan pengalaman bagi pihak penguat kuasa menangani kes-kes terlibat. E. Wujud mangsa yang terus mahu kembali ke tempat asal tanpa memikirkan kepentingan pendakwaan. F. Kurang sambutan atau tidak balas masyarakat umum. G. Keengganan mangsa atau saksi untuk tampil ke hadapan risiko diusir balik. H. Keperluan untuk mengadakan sistem kerjasama antara badan-badan penguat kuasa. Majlis dan Jawatan Kuasa Anti Pemerdagangan Orang bagi memperkemaskan tindakan menangani aktiviti pemerdagangan orang selaras dengan peruntukan di bawah Akta Anti Pemerdagangan Orang 2007 menubuhkan sebuah badan yang dikenali dengan Majlis Anti Pemerdagangan Orang (MAPO) telah diwujudkan oleh kerajaan. Pada masa ini, MAPO dipengerusikan oleh seorang ketua setiausaha KSU dengan lain-lain keahlian seramai 16 orang. Antara lain, fungsi MAPO termasuklah 1. Menyelaras pelaksanaan akta. 2. Merumus dasar dan program bagi mencegah dan menghapus pemerdagangan orang. 3. Merumuskan program perlindungan bagi mangsa pemerdagangan orang. 4. Program pendidikan meningkatkan kesedaran awam dan lain-lain. Jenis-jenis pemerdagangan manusia iaitu eksploitasi seks, penderaan oleh majikan, buruh paksaan, paksaan mengemis, penjualan organ dan penjualan bayi. Eksploitasi seks adalah jenayah yang paling kerap berlaku dalam pemerdagangan orang. Mangsa biasanya dijanjikan pekerjaan yang bergaji lumayan dan dibawa masuk secara sah ataupun diseluduk secara haram. Seterusnya, buruh terikat. Buruh terikat adalah mangsa yang diseluduk secara haram, dipaksa melakukan kerja melampaui keupayaannya, dan sekiranya mangsa menolak, akan diugut diserahkan kepada pihak berkuasa, dan mangsa akan dimanipulasi sepenuhnya dan berada di bawah pengawasan ketat. Akhir sekali, perhambaan. Perhambaan adalah satu bentuk guna tenaga yang tidak adil. Sungguh pun dunia mengharamkan perhambaan, namun realitinya ia masih wujud di beberapa negara. Walaupun negara kita tiada rekod menunjukkan berlakunya perhambaan, namun statistik menunjukkan terdapat sebanyak 44 kes yang diklasifikasikan sebagai perkhidmatan paksa di bawah Akta Anti Pemerdagangan Orang 2007. Dalam kategori ini, mangsanya termasuklah dari kedua-dua jantina. Pemerdagangan manusia dapat memberikan kesan yang buruk kepada negara kita. Contohnya, mencemarkan imej negara di mata dunia, mengancam keselamatan dan keamanan negara, menjejaskan hubungan diplomatik antara negara, peningkatan masalah sosial. Mencemarkan imej negara di mata dunia. Seperti yang kita tahu, kedudukan Malaysia dalam senarai 16 negara berprestasi buruk dalam mengekang isu pemerdagangan manusia, mencemarkan imej negara di mata dunia, menunjukkan negara Malaysia lemah dalam mentadbir dan menguatkuasakan undang-undang. Kedua, mengancam keselamatan dan keamanan negara. Jenayah yang semakin berleluasa mengancam
keselamatan negara, terutamanya wanita dan kanak-kanak yang diperalatkan bagi tujuan tertentu termasuk pelacuran, pusat hiburan, rumah urut dan sebagainya.